Okey. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, jadi kita mulakan dengan perbincangan untuk soalan nombor 3 terlebih dahulu. Okey. Dalam soalan 3, sambil-sambil tu kamu boleh sediakan pen merah untuk semak kerja rumah yang kamu telah buat. Okey, so tengok soalan nombor 3 dia kata berdasarkan 4 nombor ini kenal pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan asas berikut. Okey, yang pertama untuk asas 5. Okey, kalau asas 5 kita tahu nombor dia adalah di antara 0 sehingga 4. Jadi kat sini kita tulis dulu untuk asas 5 kita ada nombor 0, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk nombor yang pertama 2, 3, 4 dia boleh masuk dalam asas 5 ke tidak? Okay, kita semak. 2 ada, 3 ada, 4 ada. So maknanya untuk yang pertama ini dia boleh masuk dalam asas 5. Jadi kita boleh bezakanlah. So yang ini masuk dalam asas 5. Okay, sebelum kita pergi kepada menyelesaikan masalah, kita lihat dahulu untuk keseluruhan. Okay, kalau asas 7 maknanya nombor yang berada di dalam asas 7 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau asas 8, maknanya bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang paling besar adalah 7. Maksudnya di bawah 8. Kalau 7 tadi, paling besar dia adalah 6 iaitu di bawah 7. Manakala kalau asas 9, kita bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, dia akan berakhir dengan nombor 8. So kita boleh semak untuk setiap satu ini, okey, kita mula daripada belakang. 281. Okey, 281 boleh tak dia masuk dalam asas 5? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab adalah 8. 8 tidak ada di dalam kumpulan asas 5. So tak boleh untuk asas 5. Asas 7 boleh. Okey, pun sama juga tak boleh. Sebab apa? 8 masih tidak ada dekat sini. Asas 8 boleh ke asas 8? Sama juga tak boleh. Sebab apa? Sebab nombor 8 ini tidak wujud dalam asas 8. Asas 9 boleh? Ya, 2 ada, 8 ada dan 1 pun ada. So maknanya untuk yang ketiga ini dia berada dalam kumpulan asas 9. Okey. Kemudian 336. Okey, 336. Boleh tak dia berada dalam asas 8? Okey. Boleh. Sebab apa? Sebab 3 ada, 6 pun ada dalam asas 8. Okey, so dia boleh berada dalam asas 8. Okey, kemudian kita tengok boleh tak dia ada dalam asas 7? Okey, 0. Okey, 3 ada 3, 3 pun ada, 6 pun ada. Maknanya dia boleh menjadi asas 8 dan juga dalam masa yang sama dia boleh jadi asas 7. Okey, kemudian kita lihat kepada yang seterusnya. Okey, untuk yang pertama ni. Okey, yang pertama asas 5. Okey, ada 673. 673, okey tengok boleh tak dia masuk dalam asas 7? Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada 7 kat sini. Boleh tak dia masuk dalam asas 5? Tak boleh juga sebab dia tidak ada nombor 6, tidak ada nombor 7. Okey, kalau asas 8 boleh tak? 6 ada, 7 ada, 3 pun ada. Okey, maknanya dia boleh masuk dalam asas 8. Okey, kemudian boleh tak untuk asas 9? Boleh. Sebab apa? 6, 7 dan 3 kesemuanya ada dalam asas 9. Okey, begitu juga dengan tadi yang 336. 336 ni boleh tak dia masuk dalam asas 9? Boleh. Sebab 3 ada, 3 pun ada, 6 pun ada. So maknanya kat sini untuk soalan yang ketiga ni, 336 ni dia boleh jadi asas 7, dia boleh jadi asas 8 dan dia boleh jadi asas 9. Okey, kalau 673 dia hanya boleh jadi untuk asas 8 dan 9 sahaja. Okey. Kemudian kita tengok untuk yang pertama, 2, 3, 4. Boleh tak dia masuk dalam asas 5? Yes, boleh. Sebab apa? Sebab 2 ada, 3 ada, 4 pun ada dalam asas 5. Okey, dalam asas 7, boleh tak dia masuk dalam asas 7? Yes, boleh. Asas 8, boleh tak? Boleh. Okey, sebab semua ada kan? Okey, asas 9, boleh? Boleh. So maknanya untuk yang pertama ni, 2, 3, 4, dia boleh masuk ke semua asas. Dia boleh jadi mana-mana sahaja asas dia. Okey.
Kemudian kita pergi pada soalan yang berikutnya. Jadi boleh faham kalau macam soalan ini nak mudah kita boleh buat jadual. Contohnya kita bina jadual macam ni. Okey, jap cikgu buat jadual. Okey. Kita buatlah jadual secara ringkas macam ni contohnya lah. Nanti kamu buat cantik sikitlah. Dalam buku teks kan. Dalam buku latihan. Sini 2, 3, 4. Okey, kemudian ambil yang kedua berapa? 6, 7, 3. Okey, next. Kita pergi kepada 3, 3, 6. Dan akhir sekali kita ada 2, 8, 1. Okey, so buatlah. Ni. Yang pertama kumpulan untuk asas 5. Yang kedua asas berapa? 7. Yang seterusnya asas okey 8 dan asas 9. Okey, so tengok 2, 3, 4 boleh tak masuk asas 5? Okey, boleh. Boleh tak masuk asas 7? Boleh. Boleh tak masuk asas 8? Boleh. Boleh tak masuk asas 9? Boleh. Okey, 6, 7, 3 boleh tak masuk asas 5? Tak boleh. Boleh tak masuk asas 7? Tak boleh. Boleh tak masuk asas 8? Boleh. Kita boleh buat macam ni untuk mudahkan kita punya jalan pengiraan dan juga jalan penyelesaian. Okey, baik. Selesai nombor 3. Boleh faham Wahid dan juga Syahmi? Boleh, boleh. Okey, good. Next, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4. Dah siap kan tugasan ni? Okey. Soalan nombor 4. Dikata tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, minggu lepas kita dah bincang. Dalam kelas sebelum ni kita dah bincang macam mana cara untuk kita mendapatkan nilai tempat. Okey, langkah yang paling mudah adalah dengan kita membina jadual. Okey, so contoh untuk soalan nombor 4A. So kita bina jadual. Okey, let's say kita bina petak gini kan. Okey, so saya alihkan petak ni ke sini. Okey. So kita ada 1110010. Okey, kita ada ini kita pecahkan kepada dua bahagian, bahagian atas dengan yang bahagian bawah. Okey. Baik. Kemudian kita isilah. Isi sini mana? 1. Okey, 1 1 1. Kemudian 0 0 1 kosong. Okey, ruang dia banyak ni kan. Okey, so kita bina garisan sikit. Okey, asingkan. Alright. Okey, kalau nak cari nilai tempat, cara dia macam mana dah? Okey, kat sini kita akan, sebab sekarang ni dalam asas 2. Okey, kat sini kita tengok di sini. Sini yang saya gua highlight ni. Okey, so sini dia buat 2 kecil. So maknanya dia berada dalam asas 2. So kat sini kita nak cari nilai tempat dia, kita mesti bermula dengan 2 kuasa 0. Kemudian 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5 dan 2 kuasa 6. Okey, yang dia gariskan adalah 1 dekat sini. 1 yang ini. Okey, jadi dia punya nilai tempat dia adalah 2 kuasa 4. Jadi jawapannya adalah 2 kuasa 4. Nilai tempat untuk yang bergaris. Okey. Begitu juga kalau kita nak selesaikan soalan C. Sama juga. Kaedahnya yang pertama paling mudah kita bina jadual. Okey, so binalah jadual. Untuk soalan yang C ni. Okey, so kita bina jadual. Okey, ambil pen. Ada berapa nombor? Ada 4 nombor sahaja. So kita bahagi kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini pun kita potong dekat tengah ni. Okey, nanti kita guna pembaris lah supaya lebih cantik kan. Ini cikgu nak tunjukkan kepada kamu dengan cepat lah. Kalau tak nanti kita akan makan masa. Okey, so 6, 0, 0, 1. Asas berapa situ? Asas 7. So maknanya kalau asas 7 dekat sini kita akan bermula dengan 7 kuasa 0. And then 7 kuasa 1. 7 kuasa 2. Dan akhir sekali kita ada 7 kuasa 3. Okey, daripada sini. Okey, daripada sini dia nak yang bergaris. Mana satu yang bergaris? Kosong kat sini kan? Okey. So kosong yang di sini adalah nilai bergaris. So dia punya nilai tempat dia adalah okey, berapa nilai tempat dia? Okey, 7 kuasa
1. So nilai tempat dia adalah 7 kuasa 1 untuk soalan C. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan E pula. Okey, soalan E. Sama juga, okey. Jadi sekarang ni 1 2 0 0. Okey, sama juga. Okey, so kita bina jadual. Okey, ni cikgu buat lakaran saja dia punya garisan dia. Okey. So isilah 1 2 0 0. So sekarang ni dia dalam asas 3. Maknanya kat sini adalah 3. Okey, so bermula daripada mana ni? Okey, daripada 3 kuasa 0. Kemudian 3 kuasa 1, 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 3. So soalan nak untuk nilai 2. Okey, 2 tu berapakah dia punya nilai tempat yang 2 ni kan? So kita tengok dia punya nilai tempat dia adalah sama dengan 3. Okey, sama dengan, okey, sini saya tulis 3 kuasa 2. Okey, itu untuk soalan E. And then kita pergi kepada yang berikutnya, G. Okey, sama juga. Kita ada, okey, so G sama juga kita bina jadual. Okey, so bina jadual. Sama juga dia ada 4 angka kan? Okey, so bina jadual, pecahkan dia kepada 4 bahagian. Kita ada sini 2, 3, 3, 1. Asas berapa? Asas 4. Maknanya kat sini kita akan mula daripada 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 dan 4 kuasa 3. Jadi kamu akan dapat yang mana satu dia nak? 3. Okey, 3 yang ini yang kita highlightkan. Jadi maknanya jawapan dia untuk nilai tempat bagi 3 yang bergaris itu adalah bersamaan dengan 4 kuasa 2. Okey, dan yang terakhir itu untuk soalan I. Okey, untuk soalan I dia kata apa? Okey, kita ada nilai dia adalah ni nilai dia adalah 5. Okey, ada sama ada 4 juga. Okey, ada 4 bermula daripada sini 5. Okey, 2 4 1. Asas dia berapa sekarang ni? Asas dia asas 6. Okey, asas 6. Maknanya dalam kurungan sini kita akan mula dengan 6 kuasa 0. And then sini kita ada 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Okey, so soalan nak untuk nilai 2. Okey, 2 yang digariskan. So kita gariskan 2, maka nilai tempat dia adalah 6 kuasa 2. Okey, so dapatlah 6 kuasa 2. Dia punya jawapan untuk nilai tempat. Okey, dah selesai untuk soalan nombor 4. Sangat mudah kan? Okey, next kita pergi kepada nombor 5. Okey, nombor 5 pun sama juga. Okey, dia kata tentukan nilai digit. Sekarang ni tadi dia nak nilai tempat. Yang kedua ini dia nak nilai digit. So macam mana kita nak tentukan nilai digit? Okey. Jadi daripada sini apa yang perlu kita buat sama juga caranya iaitu kita kena bina jadual. Cuma jadual kita sekarang ni akan jadi lebih besar. Okey, contoh kat sini cikgu ambil nombor 5B dulu. Kita bincang satu-satu 5B yang pertama kita ada 3 2, 4. So ada 3 kolom. Okey. Yang bahagian sini kita kena pisahkan dia juga kepada 3 bahagian. Ni kita kena pecahkan dia kepada 3 bahagian juga. Okey, supaya nanti kita akan dapat bentuk macam ni lebih kurang Okey. Baik. So daripada sini daripada sini kamu akan dapat isi. Okey, sekarang ni dia dalam asas berapa? Asas 5. So hujung ni kita letak 5. Okey. So dekat sini kita akan ada 5 kuasa 0. So 5 kuasa 0. Okey, and then kita bermula dengan yang kedua ni 5 kuasa 1. Dan yang ketiga kita ada 5 kuasa 2. So macam mana kita nak selesaikan? Okey, apa yang perlu kita buat adalah 4. Okey, 4 kita kena darabkan dengan 5 kuasa 0, 2 darab dengan 5 kuasa 1 dan 3 darab 5 kuasa 2. Okey, kat sini kamu boleh terus tekan kalkulator. Okey, sekejap lagi cikgu tunjukkan macam mana cara penggunaan kalkulator tu kan. Okey, untuk kita tekan. So darab 4 darab 5 kuasa 0 kita dapat sama dengan
4 juga. Okey, so kat sini tetap dapat sama dengan 4. Okey, yang kedua kita darabkan dengan 2 darab 5 kuasa 1. So kita dapat sama dengan 10. So maknanya dalam ni kita akan dapat 10. Dan yang ketiga kita dapat 3 darab 5 kuasa 2. So kita akan dapat sama dengan 75. Okey, 75. Okey, baik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, macam mana cara kita nak tekan kalkulator? Cikgu pergi kepada kalkulator. Okey, sekejap saya buka kalkulator dulu untuk tunjukkan kepada kamu macam mana kaedah penggunaan kalkulator yang betul supaya kita tidak terkeliru. Okey, jap saya sharekan kepada kamu kalkulator. Okey, so kat sini soalan dia tadi dia kata 324 kan? Okey, so maknanya kita akan tekan 4 darab dengan letak kurungan. Letak kurungan 5 kuasa kosong. So masukkan 5 kuasa kosong. So kita akan dapat sama dengan 4. Begitu juga dengan yang berikutnya iaitu 2 darab dengan mana? Okey, 2 darab dengan sama juga letak kurungan. Okey, letak kurungan 5 kuasa. Okey, berapa tadi? 1. Okey, tutup kurungan sama dengan 10. Okey, dan yang terakhir kita ada berapa? 3. 3 darab letak kurungan 5 kuasa berapa tu? 5 kuasa 2. So, tutup kurungan sama dengan 75. Okey, so kita kembali kepada kita punya soalan. Okey. So sekarang ni kita dah dapat 75, 10 dan 4. Soalan nak apa tadi? Untuk garisan yang bergaris 3, 2, 4. So yang bergarisnya adalah 2. So mana satu nilai digit dia? Ni. Yang warna merah yang berada pada angka 10. Okey, iaitu jawapan kepada kita darab dengan 2 darab dengan nilai tempat, maka kita dapat nilai digit. So jawapannya kat sini ialah 10. Okey. Seterusnya kita buat untuk soalan D pula. Sama juga langkah yang hampir sama. Okey, sebiji sama je cara dia. Tak susah kan? Okey, so untuk sini kita tulis soalan D. Okey, kita cuba buat jadual ini secantik yang mungkin. Okey. So, yang pertama kita ada berapa tu? D. 2, 3, 5. So, 2, 3, 5. Asas dia berapa? Asas dia 6. Tulis kecil kat bawah ni kan. Okay, and then kita nyatakan dulu dia punya nilai tempat. Okay, 6. So, maknanya mula dengan 6 kuasa kosong. 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Okay, kemudian nak cari dalam jadual yang di bawah, maknanya 5 darab 6 kuasa kosong. So, 5 darab 6 kuasa kosong, kita akan dapat sama dengan 5. So, masukkan dekat bawah ni sama dengan 5. Okey, kemudian 3 darab 6 kuasa 1 kita dapat sama dengan 18. Okey, dan yang terakhir 2 darab 6 kuasa 2 maka kita akan dapat sama dengan 70. Okey, 72. Soalan nak mana satu yang bergaris? 2. So, berapakah nilai tempat untuk yang bergaris? 72. Okey, so kita highlightkan soalan nak untuk yang garisan yang bergaris adalah 2. So, nilai digit dia adalah sama dengan 72. Okey, ni dalam bawah ni nilai digit. Yang tengah tu nilai tempat. Okey, so kita bolehlah buat note sikit. Yang sini nilai tempat. Yang bawah ni nilai digit. Okey, selesai. Okey, kemudian kita pergi. Kita lihat lagi soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya ini adalah soalan F. 1663 asas 7. Besar sikit kan? Jadi kita tak cukup ruang. Jadi saya padam dulu yang tadi. Saya padam dulu sekejap. Yang tadi supaya kita ada ruang untuk kita jawab soalan yang berikutnya ini. Okey. Padam sekejap Ya, nanti cikgu akan post balik video ni supaya kamu boleh ulang semula. Okey, pembelajaran kita pada hari ini In case kalau kita terlupa atau nak buat ulang kaji, kamu boleh rujuk semula lah. Okey, baik. Kembali kepada soalan tadi, kita ada sini F. Dia punya tu adalah 1, 6, 6, 2, 3, asas 7. So yang dia nak yang bergaris adalah
6. So sama juga kaedah dia bina jadual. Kalau banyak macam ni kita kena bina banyak sikit lah. 1, 6, 6, 2, 3. Okey, so buat jadual 3. Okey, so buat jadual ada 3 kolom. Okey, ada 3 baris. Okay, 1, 2, 3. Okey, kemudian pisahkan dia supaya senang kita nak kira. Okey, sini asas 7. So maknanya sini bermula daripada 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3 dan 7 kuasa 4. So kita kiralah 3 darabkan. Okey, kat sini semua ni kita kena darabkan. Ni darab, sini darab, sini darab, sini darab. Maka kita akan dapat di dalam yang terakhir ni 3 darab 7 kuasa 0 kita dapat 3. And then 2 darab 7 kuasa 1 kita dapat 4. Okey, 14. Okey, 6 darab 7 kuasa 2. So kita akan dapat 294. Okey, 294. Okey, seterusnya 6 darab 7 kuasa 3. Okey, 6 darab 7 kuasa 3. Kita dapat 2000. Okey, 2058. Dan yang terakhir kita darab 1 darab 7 kuasa 4. Maka kita akan dapat samaan dengan 2401. Okey, soalan nak yang mana? Yang bergaris adalah yang manalah soalan dia? Okey, yang nilai 6 ni kan? Ni, yang ni. So yang ini. So kita akan dapat nilai digit dia adalah bersamaan dengan 20. Okey, sama dengan 2058. Okey, selesai untuk soalan F. Kemudian kita beralih kepada soalan hash pula. Okey, soalan hash sama juga kaedah yang sama. So tulis 1776. Okey, yang bergaris adalah nombor 7. Okey, bina jadual. Okey, sebina jadual sama juga. Okey, masukkan. Sini kita ada 1 7 7 6. Okey, ni. Okey, tak muat jadual ni, so saya tambah satu kolom lagi kat bawah Okey, kemudian buatlah garisan pemisah di antara satu sama lain. Okey, so kita akan dapat sini 1776 adalah dalam asas 8. So sama juga kita akan dapat sini 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. And then kita nak cari nilai digit. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena darabkan dia. Okey, so darab. Semua ni mesti kena darab. Sini pun darab, sini darab. Jadi 6 darab 8 kuasa 0. 6 darab 8 kuasa 0. Kita akan dapat sama dengan 6. Okey, 7 darab 8 kuasa 1. Maka kita akan dapat sama dengan 56. Okey, 7 darab 8 kuasa 2. Kita dapat sama dengan 448. Dan yang terakhir, 1 darab 8 kuasa berapa? 3. Kita akan dapat sama dengan 512. Okey, 512. Jadi soalan nak adalah yang bergaris adalah 7 kat sini kan. So 448, maka jawapannya adalah bersamaan dengan 448. Nilai digitnya, okey yang bawah ni nilai digitnya ialah 448. Okey, so sini nilai tempat. Okey, baik. Lepas ni kita akan rehat dulu sekejap dalam 2-3 minit. And then kita akan sambung semula dengan soalan J dan juga soalan nombor 6. Kemudian kita akan sambung perbincangan untuk muka surat yang berikutnya. Okey, boleh? Jadi kita